Jadi ramailah player-player masuk yang ada duit sikit dan modal sikit. Okay, jual online. Online ni meletup. Zaman-zaman tu Bella Amara, Kala Kisha, Era. Ni zaman-zaman meletup ni. Liana Rahman. Orang pakai berebut. Dia orang kalau cakap besok 50 helai baju free siapa datang awal. Daripada asap kemarin tu, orang dah tunggu dah. Dah tunggu. Kalau depan butik tu dah tidur kat atas kursi dah. Assalamualaikum, selamat menonton dan selamat mendengarkan kami Sembang Kopiah Terbang yang dikuasakan oleh Yayasan Mawadah dan Langkah Studio. Kita ni dah ramai dah Min, kita jemput Datuk Nur Arifin, apa Haji Zainal, legenda Dr. Rusdi. Dr. Rusdi dia memang kebetulan ada. Ada. Jadi nak katanya ramai dah legend-legend kita jemput. Dan bila kita sebagai pendakwa selebriti ni ada seorang lah kita anggap legend jugalah. Boleh lah. Sebab dia golongan awalin. Dia dah berapa tahun lah? Dia ni tak tahulah. Menerjang badai lah. Dia nak kata lama sangat tak, cuma dia antara perintis ustaz selebriti. Orang nak dengar ke cerita-cerita pasal pendakwa selebriti ni? Kita bukan cerita pasal pendakwa selebriti, nak cerita pasal macam mana dia daripada seorang ustaz ni pergi jual baju, sekarang dengar cerita nak jual diri kan. Kita bersama dengan Imam Muda Ashraf. Assalamualaikum bro. Baik. Salam. Awak berubah karakter? Lain. Meremang studio studio Langkah kan. Aduh. Kita maaf terbalik Langkah Studio. Langkah Studio. Sorry lah. Nanti dia marah. Baik Imam Muda. Baik, semua sihat Alhamdulillah. Bisnes macam mana? Ni kena karakter kena macam mana ni? Karakter kena soleh. Kena soleh lah. Pu amin. So macam mana bisnes okey? Alhamdulillah. Boleh lah cukup-cukup makan. Cukup makan. Cukup makan Alhamdulillah lah, kita makan banyak. Kita makan banyak. Betul lah, tengoklah cara dia makan. Ya betul. Pinggan dia, dulang dia. Makan T20 kan. Betul. Betul ke Imam Muda Ashraf ni T20? Saya pun tak tahu. Hati-hati sebab penonton kita ni LHDN, KWSP sok-sok tengok ni. Ya. Jadi betul lah. Tak pernah nak flex pun, pakai kebang semua tak ada. Kan tak ada. Kita mau pakai baju macam ni je lah, sesuai lah dengan studio macam ni. Serangan tu. Banyak serangan tu. Okey. Jom Rahmat, kita nak bincangkan apa tu? Saya nak bincang berkaitan dengan ada orang tanya banyak tanya saya bila pergi ceramah, tak nak ke buat kurta macam Imam Muda Ashraf? Banyak tanya. Amin pernah dapat soalan tak ada ustaz nak berniaga. Kenapa sebenarnya dia Imam mesti orang tanya tak buat baju ke sebab ramai juga Imam Muda. PU tak ada kot yang buat ada tapi bankrupt. Janganlah cerita pasal bankrupt, tapi ada lah. Kau cakap macam tak ada. Tapi sekitar tak silap 2014 macam tu je Imam Muda Ashraf dia dah bergerak dengan baju dia lah. Jadi nak tahu cerita permulaan kenapa nak buat baju ni. Buat buku, buat CD, semua benda orang nak jual lah. Semua benda dah. Tak tahu lah, album pun ada walaupun suara tak sedap. Kau ada? Tak ada. Menjadilah. Boleh lah. Okay, baju ni tak sengaja ni Man. Tak sengaja. Betul-betul tak sengaja. Memang plan-plan pun dengan pacar-pacar. Kedai baca kan. Lepak-lepak sembang, kata aku duk pakai banyak baju ni dah latih. Banyak baju orang. Kita buat baju sendirilah. Lepas tu waktu tu tengah ada kelas apa tu rumah fikir ke. Waktu tu rumah fikir ni kita buat kelas mengaji Quran free lah. Kan mula-mula kita kebajikan, lepas tu tengok macam duit macam habis. kebajikan kan. Yalah duk panggil penceramah datang, kita bagi kelas Quran free. Alhamdulillah rezeki Allah ada, tapi cuma rupanya benda ni kena ada generate income melalui cara lain. Rumah fikir tu dibangi. Tak bangi. Okey. Tak buka tabung apa. Jadi kita ingat macam kita buat butik dekat Bangi Central, dekat dengan Bangi tu. Butik tu bila tutup malam kita buka jadi kelas. Okey. Jadi asal macam tu. Mula tahun 2015 macam tu ke? 2014, 2015 macam tu lah. Baiklah sekali tengok-tengok baru masuk Ramadan tu, bila lagi lah bisnes ni. Macam tu lah. Jadi kita pun make it serious lah. Masa tu sebenarnya kalau tak silap banyak pesaing-pesaing baju yang muncul lah, 2-3 jenama dan 2-3 nama yang ada masa tu. Semua macam baru bermula. 2014, 2015 tu maksudnya macam zaman dia lah. Zaman tu kan, zaman apa tu, orang pergi Festa Raya. 72 jam. Baru ada. Betul. Zaman tu butik-butik kat Bangi Central, Section 7 Shah Alam, semua artis-artis. Masa tu pun AA Bazaar dekat PICC tak silap. Masa tu ini Azwan Ali ke? Tak tahulah. Tapi itu ada orang buat bazar macam 2 hari 3 hari jual baju raya semua kan. Tapi zaman tu memang zaman-zaman memang orang jual online ni gila lah. Dia orang kalau bagi tahu start online ke masa tu? So, kebanyakan yang Bangi Central tu semua dah ada online dulu, baru buka premis fizikal. Dia orang dah top dalam online. Dia orang ni player online. Budak-budak muda Melayu, muda-muda sebut lah nama contohnya. Tak nak sebut ramai sangat. Semua kawan-kawan kedai-kedai macam tu. Dia macam mana boleh
tiba-tiba orang, sebab dulu kalau beli baju apa, dia ada monopoli satu tempat lah, nama-nama macam nama-nama yang besar jugalah. Cuma kita tak ada macam nama-nama orang, nama-nama brand ni. Dia macam nama besar. Contoh macam kipas, telefon sebut itu kan. je nama. Contohnya kita sebut nama ya. Okey, contohnya dulu macam kita ada Nagoya ke, Kamda. Okay. Jadi sekarang ni dia ada nama brand-brand yang kecil-kecil ni. Dia kenapa tiba-tiba boleh muncul? Yang small brand ni. Yang kecil-kecil ni. Asalnya nama besar macam Jekyll, Kamda, Nagoya. Itu nama player-player besar. Player besar betul. Lepas tu budak-budak Melayu ni dia tengok macam boleh jual sikit. Mula dengan pre-order tau dulu. Dulu semua player millionaire yang ada pada hari ni dia orang dengan pre-order. Dia orang budak student universiti. Kadang-kadang jual aku ada kain nak buat 10 helai. Siapa nak buat? Bila 9 tahun bayar duit dulu baru buat. Okay. Lepas tu dia orang rolling meletup. Jadi ramailah player-player masuk yang ada duit sikit, ada modal sikit. Okay, jual online. Online ni meletup. Zaman-zaman tu Bella Amara, Kala Kisha, Era. Ni zaman-zaman meletup ni. Liana Rahman. Orang pakat berebut. Dia orang kalau cakap besok 50 helai baju free, siapa datang awal? Daripada asak kemarin tu. Orang dah tunggu dah. Dah tunggu. Kalau depan butik tu dah tidur kat atas kursi dah. Betul. Zaman-zaman Farida dulu. Dia sebenarnya cerita dia sebelum muncul nama-nama ni, Farida yang top dulu. Tu antara player awal lah. Player Pioneer awal lah. Zaman-zaman orang boleh tidur depan kedai ni. Betul. Tapi zaman dulu heboh. Kita orang ni tak pandai sangat. Kita orang tak sengaja. Saya pun tak sengaja. Time tu tengok-tengok nak duduk sekali lah dengan diorang. Diorang pergi bus 72 jam non-stop. Contoh, bus raya dekat PWTC contoh. More Republic zaman tu. More Republic betul. Berebut orang macam tu kan. Kita tengok apa dia orang ni kan. Tak apalah, try. Alhamdulillah. Boleh pergi jauh. Waktu tu yang dah buat Imam Muda Hassan. Imam Muda Hassan dulu ke Imam Muda Ashraf dulu? Imam Muda Hassan dulu. Okey. Imam Muda Hassan ni kita bawa member lah. Kalau nak buat sekali brand Imam Muda Hassan, Imam Muda Ashraf, nanti jadi macam korang bergaduh ke? Kan? Lepas tu call Hassan, aku ingat aku nak jual baju jugalah. Aku buat baju budak-budak boleh? Kau jual orang dewasa, aku jual budak-budak. Tapi Hassan dia cakap rezeki masing-masing. Nak buat dewasa pun buat, nak buat budak-budak buat, silakan. Hassan orang baik. Dia tak macam Ashraf. Sorry. Teruskan. Dia korang macam tu lah, tak apalah. Dia baik pun baik lah kan. Kan? Bincang dengan dia elok. Lepas tu first baju semua tu kita buat dekat kilang Hassan. Maksudnya Hassan tolong jahit. Tolong jahit. Bukan tolong sajalah, banyak lah. Banyak lah. Tapi lepas tu Ashraf lepas ditolong, dia tikam Hassan kan sampai tumbang member tu. Tak tikam. Sampai mati bisnes tu. Ada lagi ke? Ada lagi lah. Itu kata-kata netizen. Okay. Yang Rahmat lontarkan tadi tu komen netizen. Dia sebenarnya Hassan ni dia mula daripada dia buat baju, dia letak dekat jalan Jekyll. Ni asal dia buat jubah. Asal Jekyll tak nak ambil jubah dia. Ni cerita awal. Jekyll tak nak ambil mula-mula. Dia kata apa orang pakai jubah ni. Tiba-tiba dia jual, laris. Lepas tu Elrah pula buat zaman tu semua pakai jubah. Betul, jubah warna slim fit. Sebelumnya orang tak suka pakai jubah. Meletup gila. Lepas tu buat pula kembali pada baju Melayu slim fit. Meletup. Ini ada zaman-zaman dia. Kalau kita ikut dulu. Jadi Hassan pun niaga macam biasa. Lepas tu saya kata saya nak berniaga dekat Bangi, hang berniaga dekat Mongso Melawati ke? Hassan. Jadi jalan. Alhamdulillah lah, boleh lah cukup-cukup makan sampai hari ni. Cukup makan lah. Kereta mewah, rumah mewah. Dah, benda tu fake-nya. Fake okay, tak apa lah kita. Untuk tunjukkan kita akan sertakan sepanjang kita ceramah ni, akan sertakan video-video dan gambar-gambar. Tapi itulah kita nak cerita pasal fashion sebenarnya. Fashion, sebab betul. kalau kita sebutkan fashion jualan yang laris hari ni, orang kalau nak masuk je Maulid Rasul ke ataupun hari besar Isra Mi'raj ke, tak kira lah nak raya ke nak puasa ke, mesti orang nak cari kurta. Tapi orang komplain kurta ni pakaian Pakistan. Orang lebihkan kurta daripada baju Melayu. Jadi isunya ni kurta aku pakai kurta. Ini baju Raihan. Ni kira Raihan. Ni Hijaz. Jadi betul ke fashion kurta ni tak sesuai dengan kita orang Melayu ni? Isu mula-mula dulu waktu kurta, orang pakai kurta pakai bising lah. Apasal kau nak jual baju kurta, kita bukan orang Pakistan. Apasal kau nak jual jubah, kita bukan orang Arab. Ini Arabisasi ni. Ini pada mula-mula tu lah. Mula-mula. Even pernah kan sebut aku kan saya lah. Boleh Ana. Aku Pernah saya. Ikut hang lah. Aku rasa susah dekat saya. Even aku pun waktu mula-mula pernah sekali kita bayang tau untuk satu channel radio tau. Bayang untuk on air. DJ tak tapis soalan semua tanya, Ustaz tak faham ke sunnah?
bantai, kita bayar untuk iklan. Dia bantai, dia tanya kita ni orang Melayu, bersunnah untuk orang Melayu baju Melayu. Aku nak jawab je dalam hati, kau pakai t-shirt sunnah siapa? Tu bukan orang Melayu punya. Ini masa awal-awal dulu kan? Awal-awal dulu, zaman orang nak kata. Kita faham, jangan cerita lah. Kita pun tak bawa nama baju jubah tu, ini menjual baju sunnah. Tak ada pun, tak guna pun perkataan sunnah. Pernah dengar tak kami jual baju, belilah baju ini pakaian sunnah? Tak sebut pun. Kita nak cerita bab ni panjang lah, bahasa agama ni. Tapi zaman awal-awal dulu, last sekali kita betulkan, kata ini adalah dynamicnya fashion. Apa baju yang dinilai santun, sopan untuk hari raya. Ada ketika baju Melayu pun kita jual. Baju Melayu saya jual. Baju Melayu Johor ada, baju Melayu style collar ada. Tapi ada orang nak hari ke-7, minggu kedua, nak open house. Jadi naklah juga baju boleh pakai dengan seluar slack, relax sikit. Sebelum ni orang tak pakai kurta, Cak. Kan sebelum ni, kalau 2010 sebelum ni, kurta ni macam kurta yang kat nilai 3 tu, kurta Pakistan panjang. Tapi Pakistan pun dia tak anggap baju kita ni kurta. Dulu kalau tak orang dia tak anggap. Dia tak cukup spek kurta. Kurta ni dia labuh sebenarnya. Ustaz dulu dia banyak tiru fashion baju Raihan, Tok Guru Harudin. Itu fashion orang sebut nama baju Raihan. Padahal tu nama kumpulan Raihan. Kopiah Raihan, kopiah Hijaz kan. Sebab dia belah-belah Bangi banyak tiru yang baju macam Tok Guru Harudin lah. Lepas tu dah lama-lama tu bila start 2010 tu orang dah mula pakai kurta. Maksudnya bila masuk je kurta dalam fashion bahasa Melayu, baju Melayu tu dia kacau tak market orang jual baju Melayu ni. Ini sebenarnya macam ni lah. Kena ingat kita punya dunia fashion Malaysia ni tak besar mana. Kita bukan Jepun, kita bukan Korea. Semua kalau kita tengok dekat Shibuya, tengok dekat town, dia orang berfashion, dia orang berkarya. Kita bila masuk dekat masjid, kita bila masuk hari raya, jauh mana sangat kita nak berkarya. Betul? Banyak mana sangat kita nak kita kata bang, yang boleh kotak-kotak garis inovasi lah. Apa nak buat baju Melayu ni, nak tambah design apa lagi, ada berbelang-belang ke, ada sayap ke, setakat mana sangat. Jadi setakat yang orang kita selesa aja cukup. Jadi kalau orang kita selesa pergi masjid, baju tu ada elemen Melayu sikit, contohnya 5 butang. Macam 5 butang baju Melayu, tapi dia bukan baju Melayu. Ada labuh patching sikit, okey, ada lipat-lipat sikit, okey. Jadi itulah dinamakan kurta oleh orang kita. Kurta untuk Malaysia lah. Kalau ikut spek kurta Pakistan memang tak lepas. Tak lepas kita ni. Diorang pun tak nak pakai. Orang Pakistan pun tak pakai. Betul, Mat. Sebab apa, Mat? Dan bagi diorang tu bukan kurta. Betul. Maksud itu bukan pakaian. Dan bahkan kita sekarang ni kalau kasar-kasarnya kita sedang mencemar diorang punya fashion. Tak, kalau kita tengok video-video yang macam dekat India yang diorang buat raket, buat apa kan, diorang kerja kan diorang memang pakai kurta tu. Itu kurta diorang. Itu yang pakaian rasmi dia lah. Pakaian diorang lah. Dia orang pagi tidur kurta, semayang kurta, main bola masuk stadium kurta. Tapi kurta yang labuh tu lah. Cuma kita ni inovasi kita, okey, apa yang orang kita nampak okey, jalan. Itu kata fashion Malaysia ni. Saya nak pergi pada fashion. Last soalan saya pasal fashion. Siapa ni yang design fashion ni Aisyah Ashraf ni? Sebab sebenarnya bagus lah. Dia malar segar, dia fresh korang punya design ni. Kau jangan nak sebut kau yang tak, kalau kata kau. Wah, apa masalah? Ada test lah awak Bukan masalah. Bukan masalah tu. Dia kena faham, kita pernah ambil designer. Tapi bila kita sebut fashion di Malaysia ni, dia tak besar tau. Dia nak berkarya tu tak jauh sangat. Orang kita tak boleh pergi kalau berkarya lebih-lebih sangat. Tambah-tambah dalam baju yang ada unsur-unsur kemelayuan, keagamaan ni, dia macam apa ni? Baju jubah warna merah pun lain macam ni kan. Jadi pernah panggil designer. Bila bagi designer akan berkarya. Dia akan bubuh lah, patching ni, patching tu. Kita appreciate dia punya karya, tapi orang kita tak boleh pergi dekat tu. You nak berkarya, nak masuk fashion show untuk runway, okey, silakan. Nak bagi tahu kata inilah fashion. Tapi kalau untuk jual, otak kita otak bisnes. You nak karya ke you nak bisnes? Duit. Contohlah kalau nak berniaga ni, ada untung ada rugi dia. Jadi kalau kita nak berkarya, you boleh shop sendiri. Dan saya pun bukannya fashion designer. Bukan nak bawa carry I'm a fashion designer Muhammad Ashraf Ridwan. Tak. Kita nak niaga. Jadi bila nak meniaga, kita buat sesuai yang logik. Tu bahasa mudah tu. Baju ni logik tak orang pakai raya? Betul lah, sebab diubah kan sebelum ni ada orang buat line. Boleh. Tapi kita tak tahulah dari segi penerimaan masyarakat macam mana. Masih logik okey. Dia macam ni, orang Malaysia ni jangan sampai melampau sangat tu je. Dia masih okey lagi. Tapi okey. Tapi kalau kita nak berkarya, selain dua line tu kita nak buat jenis-jenis yang lain-lain sikit, okey lah. Dia dalam dunia fashion ni, Cak, kan, kita nak tahu jugalah. Dalam dunia fashion ni, ada tak macam dalam part yang macam ni kita nak sebut, dia ada macam bila buat design macam ni,
orang lain macam boleh tiru ataupun dia claim ni design saya. Ini saya punya brand. Dia ada macam persaingan ni macam tu ataupun dia ada cara persaingan yang lain dalam dunia fashion ni. Fashion ni untuk kita nak kata tentang design ni, selagi mana design tu tak di-endorsekan kan, kalau tak di-patternkan semua, tak di-patternkan, benda tu benda general, kau boleh innovate. Baju Melayu kau nak tukar macam mana? Kalau dia buat baju Melayu plain, 3 butang, 3 poket, ada pesa, ada 5 butang, kalau takkan kau tak boleh buat sama macam dia. Jadi takkan kau dituduh sebagai meniru fashion dia sebab baju Melayu. Itulah baju Melayu. Dia macam ni je. Bottom ni adalah main kalau dia daftar pakai arti intelek, situ baru salah pada undang-undang. Lagi tak ada arti intelek, kau kopi aku kopi kau, aku inovasi kau inovasi aku. Macam tu Amin. Okey, baik, faham. So saya nak tanya lagi pasal fashion ni. Awak nak fashion lagi? Cerita dia sekarang ni tiap-tiap kali nak masuk raya ke ataupun bila masuk atau tu yang crowd dia ada, orang buat baju fashion ketat, slim fit yang untuk abang sadar. Ada yang jenis yang besar gila tu, oversize gila. Dalam dunia fashion, diorang memang nak jual ke ataupun memang sekadar nakkan karya je? Tadi kata fashion dia tak boleh pergi mana pun, itu je. Tapi bukan ada juga orang buat macam tu. Bukan tak boleh pergi mana. Maksudnya kalau you nak berkarya, you berkarya lah. Tapi kalau you nak meniaga sustainable you punya company, you nak maintain you punya staff dengan guide macam-macam tu, you kena fikir banyak benda. Okay, you nak buat slim fit, tak ada masalah, ada crowd slim fit. Kita tak nafikan. Kalau you nak buat longgar-longgar, ada crowd longgar-longgar. Kalau kita nak fikir tentang design semata-mata tanpa memikirkan pulangan yang kita dapat, jadi itu tak ada kesinambungan. You hanya seronok sebagai seorang pengkarya fashion designer. Kita hargai fashion designer. Saya baik dengan ramai fashion designer. Kita duduk dengan diorang pun akan komen, kenapa Ustaz pilih Colour Earth, kenapa pilih, sebab kita bila dah masuk bidang ni kan, sampai kain milimeter, bahan apa masuk, benda apa pun kita kena tahu. Kita tahu baju tu ada berapa banyak polyester, berapa banyak linen, berapa percentage, berapa dia punya berat dia, berapa dia punya kelembutan dia, berapa banyak soft masuk. Kita kena tahulah kalau nak buat, sebab benda melibatkan ribu-ribu. Jadi itu kita punya part. Itulah setakat perbezaan yang dikatakan viracy fashion di Malaysia untuk baju-baju lelaki ni. Lembut banyak mana, cutting banyak mana, dia punya baju tu apa dia, dia punya terletak ataupun tidak terletak, nak lebih-lebih tak ada, dia lebih kurang sedikit saja perbezaan. Kalau orang pakai, orang boleh tahu. Pyramid contohnya, pakai baju kurta, ada beza tak baju kurta brand ni dengan brand ni? Betul, ada beza. Ada. Itulah dinamakan variasi perbezaan fashion untuk baju-baju Melayu, kurta dan jubah. Dia ada beza-beza sikit. Kita tahulah cutting tu incin, 1 un, 2 un. Kenapa dia punya potong macam 1 un, 2 un, walaupun lagi kecil lah daripada inci lah kan. Un. Tapi baju kurta baju Melayu ni dia tak buat kat satu kilang yang sama macam syarikat apa? OEM dia tak macam tu lah. Lepas tu keluar brand. Tapi aku boleh jawab. Awal-awal dulu mungkin satu tempat kilang yang sama, kemudian diorang cari tempat lain ke macam mana? Rahsia juga. Tak ramai. Dulu zaman Guangzhou. Saya pernah lalui zaman Guangzhou. Ramai kawan-kawan. Dia semua kawan-kawan. Kita Guangzhou tak China. Beli kat China. Contohlah dulu zaman Guangzhou. Dulu zaman Vietnam. Ingat tak pernah beli Vietnam. Zaman Bandung Indonesia. Ni semua member. Kami tak ada masalah. Saya dengan Azman, dia satu bidang sama. Elra. Tapi Azman, kau macam mana? Kau berniaga macam mana? Kain macam mana? Okey tak okey? Dia pun, tahun ni kita harap rezeki, tahun ni macam ni. Bila datang PKP kita pun, macam mana kita ni PKP ni? Dia pun start kena macam ni. Kita tak ada masalah. Walaupun kita memang compete di antara kita, tapi kita kawan. Jadi bila dengar dia orang punya permasalahan tu, dia orang punya kilang, kadang-kadang kita share juga maklumat. Sebab kilang-kilang, dia orang pun ada grup dia orang. Jangan ada kartel orang. Ya, dia orang pun ada juga. Dia orang pun akan kata, dia ni nak main kat sini ni, dia minta nak kena bayar, kau jangan turun harga, kita bagi harga macam ni, contoh. Tapi takkanlah kita semua tak boleh bersatu juga. Kita pun kena letak, industri pun kecil. Ya, kita kena bincang, dia orang letak kat kau berapa, kita kurang, jangan macam tu. Kita kena ada benda macam tu, networking begitu. Jadi kita buat dekat kilang, dekat China pernah, dekat India pernah, dekat Indonesia pernah, even dekat Malaysia pun pernah. Semua ada pro and con. Ada baik buruk. Ada kadang murah workmanship dekat sana, tapi dekat Malaysia ni mungkin dia QC dia bagus, quality control dia bagus. Ya, kalau rosak kita on the spot tukar. On the spot. Buat hari-hari boleh pergi check kain kan? Ya, betul. Itu salah satu lah. Jadi tak kisahlah mana-mana kilang pun. Yang penting dia boleh deliver lah kita punya hajat tu. Soalan paling penting untuk Raya dan juga Ramadan tahun ni,
apakah jangkaan warna yang akan paling meletup? Saya tengok dekat media sosial brick orange. Saya dah pakai dah tahun lepas warna orange baju layu. Awal tahun. Saya awal setahun. Sebab tahun lepas kan orang nak warna hitam. Kau tukar orange. Saya pakai warna orange, saya tak warna hitam. Tahun ni kau tahun ni saya pakai warna hijau. Okey, sebenarnya apa agak-agak? Agak-agak lah. Ramai orang sebut brick orange lah. Ramai orang sebut brick orange. Tapi kita tak boleh lepas daripada colour earth dengan pastel. Saya nampak benda tu. Orang lelaki ni dia tak ada mazhab. Okey, earth ni warna apa? Earth ni warna apa? Orang lelaki ni mazhab bini. Mazhab dia mazhab bini dia. Betul. Earth tu warna apa? Yang beli baju untuk dia pun bini dia. Betul. Bini dia kalau kata orange, dia kena orange. Dia bini dia kata hijau, hijau lah dia. Dia bawa datang baju sampel, Ustaz, ada tak baju colour sama macam bini saya ni? Kita dah tengok, weh, ini kena betul-betul. Dia kata tak apa Ustaz, lebih kurang sama. No, jangan, kena bagi exactly sama. Tak apa Ustaz, ini hijau, Ustaz punya pun macam hijau. Dia bawa balik, besok bini dia mai. Memang tak sama. Tak sama. Perempuan hijau dia kena exactly hijau yang sama. Hijau daun pisang, hijau emerald apa semua macam lah. Hijau jadi pas. tahun ni tak tahulah. Hijau pas. Hijau Dia tak boleh ikut perasaan sangat. Kadang-kadang kita duk kata, okey, dalam frame, contoh photoshoot, kalau tak ada baju warna merah, photoshoot tu tak cantik. Contoh ramai-ramai jalan kan, semua pakai baju Melayu. Tak ada warna terang sikit ke, tak ada warna orang kata apa, macam kuning sikit ke. Photoshoot tu nampak hambar je baju Melayu stok Ashraf tahun ni. Tapi kalau ikut statistik kita kata, rekod merah sale tak jalan. Contoh, hanya yang berani pakai merah. Mau tak maulah sekali tiba-tiba orang Malaysia ni merah, navy blue tu macam tu pikap tu kan typical ni contoh. Ni earth kan? Ini warna earth kan? Bukan? Ni warna apa? Peach. Ni masih ni pastel. Kalau earth ni dia koko tapi dia ada sikit, dia macam lumpur sikit. Dia macam manusia suka pergi bumi ke warna sawah lah. Warna sawah, warna hijau yang macam nak lumur. Tu bukan? Tu kuning emas kan? Mana? Tu. Bulu tu ya, dia macam earth sikit. Macam kalau okay. Itu tolong angkat, kita tak sampai. Angkat satu. Angkat. Buat sekarang. Dia depan kamera dia behave. Angkat satu. Tarik, mana boleh Mat? Angkat semua. Ni earth. Oh ni earth. Oh kita. Ni macam mana nak cakap Mas? Jangan cakap ni. Earth ni macam mana nak cakap? Macam tu, paper bag tu. Oh, paper bag. Gemek. Betul. Ini kau ajar je dulu. Memang kau ajar. Aku kenapa kau kata? Kiri. Fashion best. Mau dia kena kecil aje orang dengar. Kita bukan warna. Color ni dia ada benda yang orang nampak tak, kalau macam coklat ni dia ada berapa banyak jenis? Banyak. Dia banyak daripada sepekat-pekat sampai secair-cair. So setiap tu ada nama-nama dia. Dia macam ni lah, macam kita pergi kedai minyak wangi. Kita kalau minum hidup. Tak minum minyak wangi. Kita vivo kan. Nanti dia datang tengok kita macam pening, blur, macam malam lepas minum ketum kan. Nanti bagi kopi. Untuk bagi kopi bagi natural balik. Kan? Kalau kau nak pilih color dia bagi Pantone color, dia bagi kat kau 1000 color, seminggu tak habis dia akan bagi buku tu harga 1000. Buku tu semua color-color. Nak pilih ni tak dapat lah. Jangan nak fikir lama-lama sebab memang terlalu banyak kalau nak pilih color. Color ni terlalu banyak beza tone. Satu color saja beratus-ratus beza warna. Jadi kod dia. Tapi bila kita hasilkan baju, kadang-kadang baju ni dia special. Dia boleh kilang jadi lain sikit. First dia buat, second dia buat tak jadi. Material kain macam ni, bila buat colour tak jadi colour macam kita nak. Benda tu yang bukan senang. Kadang-kadang orang cakap, kenapa hari tu baju Melayu colour ni kami repeat kali kedua baju Melayu ni macam lari sikit lah Ustaz. Second batch bila print kadang lari sikit. Ini sebab tu saya tanya ni, aku tanya ni Mat, sebab apa? Sebab ramai orang kat luar sana dia fikir kalau nak buat baju ni pergi cek kain, beli pukal, lepas tu hantar jahit pukal, dan dia jual bila nak raya ataupun selagi terjual tak masalah. Ya, selagi terjual, tapi sebenarnya pemilihan kualiti macam yang Acap sebut tadi lah. Yang dari segi warna, material semua kita pun tak sempat nak belajar macam tu lah. Betul. Dia benda ni sebenarnya nampak macam senang. Ya, kalau kita nak buat kecil-kecil tu senang lah. Betul. Senang. Order dan 100. Tapi kalau kau nak buat contohlah baju Melayu, berapa color kau nak? Berapa color? Kalau tahun ni contohnya kita orang buat 18 color. Antara paling sedikit pilihan color dalam Malaysia lah tahun ni. Dalam sejarah kita orang selalu kat 20 kat 30 color. Tapi tahun ni buat 18 color. 18 tu sikit dah.
Tapi kalau 18 tu nak bahagi pula, nak darab pula dengan 6 saiz. Darab pula setiap saiz tu. Lepas tu setiap jenis pula. Kalau kau ada 3-4 cawangan, takkan satu cawangan M tu satu je pakai. Sebab tu bila orang tengok macam modal, macam makan banyak modal dia. Tapi sebenarnya benda ni nak dapat harga kain pukal kena beli banyak. Macam tu lah. Nak jahit murah pun kena jahit banyak. Benda tu macam-macam ni. Okey, ini soal saiz pula lah kan. Bila buat soal saiz. Oh, ingat sains. Bila kita buat Dr. Zamir, kita buat baju. Soal saiz. Boleh jawab. Boleh jawab. Jadi bila kita buat baju ni, dia mesti lah macam sebutkan tadi, dia tak adalah semua saiz tu boleh habis. Ada tak satu tahun tu bila berniaga, saiz tu memang paling sikit orang ambil. Saiz apa? Paling tahun tu lah. Culture berniaga baju ni dia tak macam berniaga produk. Berniaga produk ni habis, clear store dah. Culture berniaga baju ni walaupun orang serbu punya ramai ni, dia mesti ada 1, 2, 3 saiz. Boleh jadi lah. Kalau orang tu dah, saya betul-betul nak beli baju ustaz ni kan, dia masuk kedai, tapi kalau tak ada saiz, dia dapat macam mana? Saya betul-betul nak beli baju ustaz, saya tak nak beli baju orang lain, tapi tiba-tiba colour tema tak kena, dia kena keluar juga kedai. Jadi orang mungkin masuk kat 100,000 orang, yang beli 30,000 orang. Macam tu style baju. Jadi kita ni kena faham dia punya konsep baju ni. Sizing ni semua, selain daripada kita nak tengok berapa pola dia, kena tengok juga masyarakat Malaysia. Contoh saya ada dekat Patani. Itu kena buat R&D juga tu. Kena R&D lah. Patani dia tak ramai orang gemuk. Orang Malaysia ni ramai gemuk. Orang Patani slim fit. Betul. Jual dulu baju plus size sampai 7XL kat Patani, kat Belah Selatan Thai. Tak jalan. Tak ramai. Tapi kat Malaysia okey. Kat Malaysia okey. Plus size ni kalau dia duduk Kelantan pun dia beli sampai ke Bangi. Sebab orang plus size ni dia tahu game dia. Dia nak jumpa 7XL payah, dia sanggup pergi jauh-jauh. Ini kalau dia datang dia pakai satu saiz, contohnya ni 7XL kan. Dia pakai dia kena dengan 7XL, kalau merah ni mesti borong. Dia kata ada berapa kali Ustaz? 15. Okey 15 lah. Dia macam tu. Sekali untuk terus beli sekali saiz. Tapi kita ni saiz ni kita tengok satu-satu, kita bagi tipikal orang, bukan tipikal lah, orang biasa macam pakai saiz M. Amin pakai saiz apa? M. Okay. Amin kita buat M, kita bagi Amin pakai. Kita cari kawan yang saiz XL, kita bagi dia pakai. Cari kawan pakai saiz ni, bagi pakai. Selesa tak selesa? Kita betulkan sikit-sikit, adjust sikit. Cutting ni ada beza Min. Sikit-sikit pun ada beza. Bawah ketiak sikit, kenapa lengan macam ni, nak ambil wuduk macam mana. Semua benda kena tengok Min. Lebih sikit nanti nampak tak cantik. Cantik sikit, tiba-tiba tak selesa. Dia bukan semudah ambil je baju tahun lepas ada, buat macam ni je, saya nak tiru jahit macam ni, tak boleh boleh juga pola tu, tapi kena tengok juga. Kena buat kajian lah, kena lantik lagi satu department. Kita tengok buat department kalau kata saiz apa saiz apa yang laju. Besar lah modal Besar. Contohlah saiz apa yang laju, kita kena tengok rekod. Tu tadi kita sebut tu saiz yang paling laju orang kita L lah. L pertengahan. Okey. L, XL, orang kita lah. Tengok ikut crowd kita lah. Tapi kalau L slim fit pun orang tak nak, sebab dia ketat kan. Okey. Sebab tak berjuang dalam slim fit ni. Ada fokus orang yang regular. Ya, betul. Ada orang bila nampak brand dia slim fit. Jadi budak slim fit semua pergi ke dia. Kita kena faham. Kita punya target. Saya sendiri target. Aku target. Aku orang yang 25 ke atas. Regular lah. Maksudnya orang bapa-bapa dah ada 2-3 orang anak. Dah berisi lah. Dah berisi sikit dah kan. Perut dah buncit. Dia steady je. Macam kau tak ada anak lagi tapi tak apa. Ada. Kan? Dia target kita tu target. Jadi target tu kena dengan dia akan cari brand kita je. Contoh macam tu. Tapi kalau dia suka slim fit, dia akan cari brand yang kena dengan slim fit dia. Depends lah. Kita nak bagi, saya ni tak nak kata slim fit sangat, bagi semi fit. Supaya kalau pergi jadi imam sekalipun, imam tu tak segan dengan makmum bila pakai baju. Yalah. Itu contoh lah. Orang muda ni, macam orang muda ni, dia tak nak lah terlampau ketat sangat, yang macam duduk langgar masjid surau, dan dia tak nak terlampau longgar sangat. Betul. Nak man-man macam tu lah. Okey Mat, terus Mat. Kita beredar lah pada cerita fashion ni. Settle lah fashion ni. Settle lah. Sebab fashion ni shock. Kita bukan nak melahirkan businessman. Yalah. Kau seorang je shock ni. Orang kat komen-komen ni semua dah kutuk dah. Apa dia sembang kat sini? Orang suka sebab pada pemikirannya apa dia,
Ramai orang kata apa? Semudah itu je ke nak buat baju ni? Yelah, betul Jom lah. buat baju. Macam mana? Alah beli je kain banyak-banyak pergi China ke apa. Lepas tu hantarlah jahit kedai banyak. Lepas tu marketing. Lepas tu marketing kita panggil lah siapa-siapa buat ambil gambar semua. Tidak Boleh semudah buat. itu. Tak Boleh semudah buat. itu lah, boleh Tapi buat. nak menjaga brand dan kelangsungan. Itu persoalan. Untuk raya je boleh lah. Kita orang tu lah, kita orang pernah tarik handbrake untuk satu kontena tak dijual, padahal kita dah rugi juta. Semata-mata kita rasa frust bila barang tu tak capai apa yang kita inginkan. Maksudnya kualiti tu tak jadi? Tak jadi. Tak capai standard. Tak capai standard. Baju tu boleh pakai, ramai pakai okey. Tapi bila tak capai standard, kita tarik handbrake. Bila kita tarik handbrake tu, kita dah rugi juta. Sebab you kena jual musim raya. Kalau you tak jual musim raya, habis. Tak, kalau musim raya, jual je barang yang tak ada standard. Orang beli. Dan benda tu mungkin boleh dapat kritikan lah. Tapi dah raya kan. Orang apa pandangan orang pula? Kita kena letak diri kita kat mana sesuai dengan baju kita. Kalau you nama butik, you kena buat baju macam butik. Betul, setuju. You letak harga butik, you kena baju harga butik. Baju sekarang bukan Boleh faham. murah mat. Ya. Kan? You boleh dapat lah bawah RM50. You habis RM30, kan, you habis RM40. brand awareness, you habis beribu-ribu, you bayar duta ribu-ribu kan. Tiba-tiba you nak delivered baju macam tu. Tak boleh lah. Bukan tak boleh. Ada yang nak pilih baju yang brand macam ni. Kenapa brand macam ni murah? Ada beza. Ada beza brand macam ni, baju macam ni sama je kualiti, tapi kenapa brand ni mahal? Mungkin sebab dia punya angkat nilai dia. Kita tengok Khairul Amin, apa yang buat dinding? Tapi nilai yang dia tontonkan tu, aku try tepi lah kan, nampak dia punya style tu bagus. Bagus. Dia tak jual benda tu, dia jual satu nilai. Orang tak makan pun beli. Ada macam tu. Dan kita pun mungkin, aku pun ada juga crowd-crowd yang jenis beli sebab ustaz, ada juga. Tapi kita tak nak macam tu. Saya tak target orang beli sebab ustaz. Paling kurang Tapi aku duduk kat kedai. Paling kurang aku duduk kat kedai, brother mai. Dia jumpa kita. Bang, bro, ambil baju jap. Kita pun ambil lah baju kan. Dia tak tahulah kita lah tuan kedai ni kan. Lepas turun, tukar size. Dia tak kenal kita tapi dia beli baju. Memang seronok gila lah. Maksudnya dia terima baju aku bukan kerana aku. Adalah hati lah. Kerana kualiti yang kita present. Kualiti kita ada. Itu kita punya impian lah. Okey, cantik. Kita haraplah Ashraf terus maju. InsyaAllah, amin. Sebab dia pun banyak hutang, jadi moga terus maju lah. Kan kalau tak mampu, tak payah hutang. Hutang yang boleh dibayar. Hutang yang boleh dibayar. Doa kan? Doa. Mana orang berniaga tak ada hutang? Ya. Banyak hutang ni. Tak ada. Sebab awak tak berniaga. Orang ada hutang dengan saya. Okey. Jangan buat sangat cerita yang orang tak tahu ni. Okey, jom Mat. Kita nak sembang pasal bila kita bawa Datuk Nora, lepas tu ada suami Datuk Nora, Doktor apa nama? Rosdi. Datuk Rusdi. Lepas tu dia terus sembang pasal Imam Muda Ashraf, dia senyum seorang-seorang kan, sebab Ashraf dulu UM. Okey. Lepas tu bila kita cerita dengan orang-orang UM ni pun dia macam ada cerita. Apa cerita Ashraf di alma mater UM ni? Sampai kadang-kadang orang cerita kan, dia macam ada dia nak cerita tapi dia tak cerita. Dan saya perasan juga Ada story menarik dekat UM tu. Tak ada. Saya tengok ada gambar Imam Muda Ashraf masuk dalam story ke gambar masa dia belajar kat UM tu. Dia masa ada macam ada cerita yang mengimbau lah. Mengimbau Jadi lah. kita nak buka lah Kita cerita tanya je, kita tanya. Kalau tak ada lah. Apa yang best UM Kalau tu? ada. Dah dia tak semua kenangan itu menarik. Kenangan tu dia tengok pada orang. Setengah orang dia suka kenangan baru. Okey. Tapi aku ni Mat, dia susah sikit nak cari kenangan baru. Suka mengimbau kenangan lama. Dia suka mengimbau kenangan lama. Wow. Maksudnya susah nak jatuh cinta tapi susah juga nak melupakan lah. Macam tu lah. Romantis je. Mudah jatuh cinta, susah nak melupakan. Dia tak ada nak senang-senang jatuh cinta tak. Dia banyak lebih mengimbau. Bukan masa kita pergi kedai makan senang-senang je awak cakap cantik tu. Rasa nak kahwin dengan dia. Tu senang jatuh cinta tu. Rasa nak kahwin tu macam kita nak makan je, nak makan nasi kan. Oh, tapi tak rasa nak makan. Tapi tak belilah. Ni apa benda rasa nak kahwin bila? Gurau. Tentang gurau. Okey, jadi maksudnya kenangan ketika UM tu menarik. Rasa mengimbau, rasa seronok. Pangtang mana tu? Sebab saya tak tahu bila saya kita sejak semenjak ni kat rapat kan, bila Imam Muda Ashraf dia macam senyum. Ada lah. UM. Aku ni Mat, daripada Kelantan pernah sekolah, Kedah pernah sekolah. Okey. Apa lagi? Penang pernah sekolah. Diploma kat Penang pun pernah. Ya. Degree dekat UM pun pernah. Banyak tempat Mat. Okey. Kan biasalah pelajar masalah kan. Pindah situ pindah sini, jadi banyak kenangan. Salah satu UM lah. UM Tapi ni UM ni UM lah. UM is one.
Saya bila sebut pasal ni, semuanya akhirnya walaupun dia senyum-senyum ke apa ke, semua cakap Ashraf budak baik. Dia cerita yang baik lah. Cerita baik, cerita baik. Dia pun kata dia tak sangka lah. Dia kata kau sebenarnya low profile. Tiba-tiba jadi orang besar sekarang. Dan aku bukan macam Mat. Mat ni kira aktivis pelajar. Kira hidup. Betul. Demonstrasi. Dia dengan taman-taman demonstrasi ni. Awak dengan Prof Agus. Dia kaki-kaki Usrah. Dia belajar dengan Prof Agus, rapat. Dia pergi kelas. Aku ni pengajian Islam. Adam Adli semua tu kan. Korang ni podcast menyerang imam muda. Tapi ada juga demo-demo dulu lah. Tapi tak ada lah ikut Usrah macam dia. Aku pula serang. Masuk Usrah ni, geng Usrah. Memanglah dia zaman persatuan. Kita orang dulu tak tahu lah Min, aku jenis tak pergi Usrah. Lepas tu pula kita pengajian Islam dulu, api dulu. Semua kena pakai baju kurta Min. Rehan. Baju kurta Rehan. Baju Rehan kena ada kancing Min. Kasut kulit Min. Aku pergi kelas pakai surat jeans Min. Pakai surat jeans. Tapi tu yang Dr. Rushdi kata tu, kami ni jenis masuk kelas jenis tak ada lah anak hantar ni. Ni anak hantar ni. Anak hantar. Aku konflik Islam. Aku konflik Islam. Aku konflik Islam. Ismi Muhammad Ashraf. Saya ulang, Ismi Muhammad Ashraf. Kena ulang. Ismi Muhammad Ashraf. Tiga kali. Anak aku konflik Islam. Ta'aruf tak kaful lah. Okey, baik. Aku nak serang acak. Sama macam bini aku Min. Bini aku pun dulu ni lampu ni Min. Pakai jubah, pakai kain ni. Kalau tembak tak tembus semua. Tak boleh pakai baju kurung zaman dulu. Yalah. Nak jumpa orang kena ada tirai dulu tu. Betul. Aku dulu belakang tirai dulu. Dia sama cakap Mesir juga. Orang perempuan kat Mesir dulu dia kena pakai baju kurung, dan dia kena pakai jubah. Dia bukan t-shirt, dia kena pakai t-shirt dalam, lepas tu pakai baju kurung, lepas tu pakai jubah. Nak pastikan ketebalan pada pakaian. Dulu lain Min. Zaman-zaman dulu. Badar ni. Dia pemeram ni. Amal Ma'ruf Nahi Munkar ni. Amal Ma'ruf dia apa? Bi'ah Solehah. Dia ikhtilat neraka. Itu semua daripada UM lah tu dia boleh membawakan. Biar tak maaf tuan-tuan, sembang kopiah terbang macam tu lah. Tak apalah, kita nak mengimbau kisah-kisah lama. Tapi kita mengaji Min. Mengaji. Aku cukup pantang lah. Sorry tu saya marah geng-geng ni kan. Aku cukup pantang Min. Kalau kau pergi Usrah kau tinggal kelas, aku cukup pantang. Tapi memang macam tu, kadang-kadang jemaah-jemaah diuji. Betul. Antara kelas dan juga Usrah yang mana didahulukan. Ayat ni. Ni pelajar nombor 1. Persatu bukan nombor 2. Ni mana ni? Ini zaman ni lah. Kita orang jadi mengaji Min. Saya ada kuasa veto untuk suruh Jet potong bahagian ni tau. Nampak tak? Tak boleh cerita buat Usrah Min. Tapi cerita buat jemaah Min. Tak, zaman saya kat Mesir dulu macam tu juga. Boleh cerita Min. Zaman kat Mesir dulu, kita kat pelajar-pelajar kita dulu masa belajar kat Mesir dulu, pengajar Islam dulu, dia memang ada crowd yang masuk. Saya dulu tak tahu apa pasal politik ni. Tapi bila masuk persatuan, dia macam kita dah masuk dalam politik. Faham. Itu zaman kita belajar dululah. Jadi kalaulah kita pergi kepada pendedahan ataupun perkongsian ataupun bedah buku dibuat oleh pihak lain, kita umpama macam mufarokoh lah, dia macam-macam jenama futur. Futur lah. Tak ada jamaah. Jadi benda ni pergi jemaah lain. Dia mana boleh pergi? Dia discussion. Jadi tak nak budak ni kena follow lah, yang perempuan pun kena follow apa semua. Jadi dia macam tu. Saya tak tahu lah benda tu masih berlaku lagi ke tidak zaman sekarang. Cuma tak tahulah, kita tak tahu nak bincang ke benda tu. Kita mungkin boleh panggil orang yang betul-betul duduk dalam sistem ataupun rahim tu, rahim jemaah tu. Tak boleh. Kita akan panggil typical. Soalan dia mesti kita kena Usrah, kena jemaah. Tak boleh. Kau kena cari penentang jemaah. Tak, tadi kau kena cari orang yang rebel. Kalau dia ini pemeram, geng-geng lawan pemeram. Banyak. Ruak Jawi. Contoh kan. Kalau PMI kan, Gamis kan, geng-geng lawan ni. Tapi jangan lawan tu yang lawan tak Islamis, tapi dia Islamis, tapi dia sekarang ni kat beberapa part. Minta maaf lah saya sebut. Sekarang ni kalau nak sebut pasal kekuatan persatuan pelajar dah tak nampak macam dulu. Ya, betul. Kan? Dah tak nampak macam dulu lah. Dulu memang macam kuat lah. Ada Madli pun dah naik sampai ke Timbalan Menteri. Lepas tu daripada Azhar Mesir pun ramai yang dah jadi esko apa semua. Tapi sekarang kita tak nampak lah kerelevanan. Betul ke Man? Dia tak relevan, kurang menyengat, tapi masih ada. Api diorang tak padam. Masih ada. UKM, UITM semua masih gempak lagi lah.
walaupun aku tak tahu ada ke Persatuan tak. belajar tu masih kuat lagi lah. Aku percaya ada. Aku Tapi percaya soalnya ada. Amin, kita tak boleh salahkan dia orang. Kita tak salahkan anak muda. Bila kita pergi dapat jemputan Gamis ke, dapat jemputan PMI ke, apa kalau UKM apa dia? Ikatan Studi Islam, isi UKM. isi UKM ke. Islam Kita je tak lah, boleh Mak. nak condemn sebab kita akan kenang itu adalah proses kita dulu. Betul, seronok Itu bila proses kita dulu. lawan-lawan kan hantar memorandum, surat layang zaman-zaman dulu kan. Dia punya macam Rahmat dulu lah. Dia pergi keluar malam-malam. Kenapa aku? Berjuang dakwah, pergi bilik ke bilik. Ini jihad kita. Haji Sir. Haji Sir tak kenal. Yang mana? Dekat Isteri Dakwah. Seri dakwah yang mana? Haji Sir mana? Alah, lupa dah, tak apalah. Dia mematangkan kita betul. Mematangkan kita. Dia bagi kita tengok anak-anak muda bila pergi demo ni, kita tengok macam inilah aku dulu. Jadi tak adalah kita nak tak mau sokong dia orang. Tak, Tapi kita budak-budak muda kena lalui proses tu. Ya, betul. Bagi kata Rahmat, terus ada proses. Farid. Okey, itu bahagian UM. Maksudnya nampaklah Imam Muda Ashraf ni dia tidak melalui typical pengajian Islam yang masuk usrah apa semua. Dia tadi kata Suwaji, dia masuk juga. Tapi bolehlah nak kritik, berani kritik. Anak muda kena berani kritik. Dulu aku dah blog tau. Ada blog. Tapi bila masuk Imam Muda kena tutup blog tu. Akibat blog tu agak kritikan. keras sikit lah. Okey. So saya nak pergi last. Untuk saya topik ni awak nak saya nak buka topik baru. Saya nak topik baru. Awak nak topik apa? Okey, pasal kontroversi selebriti. Tak nak. Tak, sikit je. Sikit je. Okeylah. Okeylah, awak dulu lah. Saya nak cerita pasal Istanbul. Okey. Cerita Istanbul. Kenapa Imam Muda Ashraf larikan diri ke Istanbul? Orang cakap Lari. Orang cakap lari. Orang yang cakap lari. Apa cerita lari ke? Ada wartawan tanya, Ustaz nampak macam merajuk lah. Oh, sebut merajuk pula. Merajuk lah. Lari merajuk. Banyak ya. Ada lagi ayat kata apa? Imam Muda Ashraf memilih untuk meninggalkan populariti. Contoh. Ada saya nak cerita mana tu. tak cakap betul? Ada. Aku. Tapi ada orang cakap, bila kita duduk situ kan, Ahmad aku pergi Istanbul kan. Acap ni kenapa dengan Imam ni? Sebab masa Acap pergi ke Istanbul tu, ada banyak beberapa kisah-kisah yang melibatkan. Aku teringat kau pergi Istanbul pula. Itu kita tak buka tu cerita lain lah. Dekat masa Acap pergi ke Istanbul tu, di masa tu dekat Malaysia tengah rancak juga berlaku tentang pergelutan, kontroversi semua. Jadi orang kata macam apa yang jadi masa tu kan? Kita ni macam mana? Jadi kita nak tahulah. Pergi Istanbul tu memang untuk mencari desain-desain baru ke kan? Sebab tadi kata Acap buat desain. Tak ada kita kontroversi apa tadi? Sebut kat Malaysia jadi apa? Tak, kat Malaysia ni macam timing tu macam timing tu macam ngam-ngam je, macam seolah-olah ada something wrong, ataupun mungkin kau dah beli tiket. Yang itu satu hal. Satu hal juga. Kadang-kadang kita rasa frust Min. Betul, kadang-kadang kita rasa frust. Even kalau kita ni baik dengan wartawan macam mana pun, kita sebab orang duk attack kita. Tapi orang duk attack kita macam kita ni tak pernah buat apa pun. Bagi cakap. Kita nak tahu tu. Tapi kita kena faham Min, ada waktu kita di atas. Ada waktu memang orang sanjung ustaz-ustaz. Allah. Ada waktu tu zaman saya pioneer lah zaman dulu. Program reality. Mula-mula sebelum ada Imam Muda tu, orang kritik juga sebab dia ingat nak jadi AF. Lepas tu bila dah ada Imam Muda, ramai puji, ramai buat program, meletup, negeri-negeri pun buat macam Imam Muda. Tapi kita kena get ready. Memang get ready tu menjadi apa? Ada isu. Isu satu demi satu. Bila satu demi satu tu kan, ada isu PU lah. Ni PU masalah ni. Macam domino effect lah. Ada isu Imam Muda lah. Betul. Ada isu. Yes, kita semua bukan perfect, tapi kadang-kadang kita rasa macam adalah sedikit frust. Ada sedikit frust macam kita tak ada apa-apa nilai. Yes. Tapi benda tu kita kena faham, bukanlah sepanjang zaman aku bermusim nak orang puji. Ada hari orang suka ustaz-ustaz tau, ada hari orang tengok ustaz selebriti ni macam ni. Atas bawah. Tapi kita tak nak letak diri kita selebriti. Betul. Kita nak letak macam ustaz. Betul tak? Tapi dah di-create macam tu dan jalan je lah, follow the flow. Tapi cerita dia Turki bukan semata-mata itu. Tak ada kaitan dengan tu lah. Ataupun tidak sahaja ada persentasenya, tapi sebabkan kita pun rasa macam dah 13 tahun 14 tahun dah Imam Muda ni 14 tahun dah menerjang badai. Jadi rasa macam perlukan satu transisi. Tak yalah ya UKM dah cukup lah. Perlukan satu transisi. Kena belajar Sat. Nak rehat Sat. Ya, itu penting tu. Kadang-kadang media rasa macam
Aku ni bukan Fatah Amin tau, Mat. Bukanlah orang main nak tagak gambar apa, tapi kadang-kadang dia nak rasa macam relax, jalan mana-mana naik tram. Tak ada orang kenal. Tak ada orang kenal. Haseki lah. Haseki. Sonok. Jadi ambil masa sekejap, belajar sekejap. Belajar pun tak formal. Tak nak pergi masuk universiti nak stress tu kan. Saya tengok video Pure Rahmat baca Al-Fatihah tu. Nanti je boleh masuk video Nasib aku edit dia tu. Kalau aku tak edit tu kan, kau dengar bacaan Fatihah ni masuk Mahir Mu'akin. Allah. Itu sesi macam tu lah, sesi pembelajaran. Tapi maksudnya Acap cari escapism ke tak maksudnya? Mencari escapism maksudnya mencari keluar sekejap. Keluar sekejap lah. Escapism ni keluar sekejap lah daripada reality, daripada popularity sekejap. And then sebab patah balik. Bukan Macam dahsyat dia kan. Sebab asalnya nak duduk di mana Tun. Memang ada niat untuk duduk di mana Duduk lama. Ada niat. Atau awak teruskan. Awak memang politician Tak, bukan. Kita ni rasa macam ada masalah-masalah di sana tu kita balik ni. Hasrat masih ada. Masih ada nak duduk di mana Kalau ada kemampuan nak duduk lama sikit. Sebab kita kadang-kadang kita ada orang anggap why you pergi dalam keadaan orang tengah duduk nak. Menyusahkan PA Menyusahkan PA. Betul. Kaya Imam Ashraf duduk sana. Saya nak cerita pun dia bukanlah cerita pasal kaya tak kaya. Dia memang keluar tu untuk relax kejap. Tapi nak macam mana pandangan masyarakat tu bila orang tanya, "Oh, Imam Ashraf relax cuti Istanbul 3 bulan." 3 bulan buat cuti lah. Okay, satu benda nak, kalau kita bahasa kasar, aku tak kacau duit korang. Bahasa mudah. Kalau bahasa korang ajak kan, aku tak minta zakat pun. Aku belajar pakai duit aku dengan bisnes aku. Boleh nak buka tabung. Tuan-tuan, saya nak mengaji dekat pondok, tuan-tuan bagilah sedekah sikit, boleh. Tapi kita tak pilih macam tu. Jadi kita sustainkan berniaga. Sebab tu bila berniaga, you berniaga betul-betul. Betul. Saya macam tu, berniaga betul-betul. Kau jangan sembang bab-bab, "Ustaz, adakah tujuan Ustaz berniaga untuk berdakwah?" Tak, aku berniaga nak berniaga. Betul, kita pun support betul-betul. Bayar full. Kalau tak minta diskaun. Saya tak nak sebut jenama-jenama lain. Bagi. Ustaz kata Ustaz, bagi. Tapi ni bayar. Brand lain bagi. Tak boleh tas sekali, minta tas 2 kali. Biasalah. Bagi. Tentulah. Support member. Support. Kita support sungguh-sungguh. Tapi rupanya dia guna duit kita tu hidup Istanbul. Itu saya tak ada kaitan dengan isu tu. Bahasa kasar lah kalau orang cakap kat kita macam tu. Tapi bahasa murninya, aku takut lagi takkan mampu dah. Bahasa murninya adalah kita sendiri yang memilih untuk ada waktu senggang dengan family, dengan ilmu yang kita teringin nak belajar. Jadi kita spend RM2, bukan ada kehidupan yang mewah di sana. Tak pun. Mak tahulah. Hari-hari masak. Bukan ada duit sangat. Orang kata wah kaya lah, ada duit banyak duduk kat Turki. Tak. Banyak gaji bulan-bulan juga. Duk dapat juga. Tampung yang mana ada. Tampung, bukan tak tampung. Hidup sederhana kat sana. Duk berjimat. Saya tengok berjimat. Belajar. Tanya Mat, aku belajar main daripada Isnin sampai Ahad. Tapi takkan kita punya bukan jenis tiap hari nak tunjuk gambar share. Bahasa mudah lah. Saya semua tunjuk share kan. Tunjuk je lah Turki yang cantik tu. Tapi hidupnya struggle sana. Betul. Struggle. Kita macam Rohingya kat Turki tu. Bukan semua orang suka. Duduk baik dengan Tok Imam masjid, ahli qaryah masjid. Okey lah. Orang nampak jalan enjoy. Dah pagi pergi kelas, balik pergi kelas. Petang-petang baru jalan-jalan dengan anak-anak. Tapi itu satu benda yang nikmat. Yang tu yang kita nak. Tapi alhamdulillah Allah bagi rezeki sikit dengan berniaga tu untuk tampung. Tak kata kaya tapi okey. Maksudnya kalau orang tanya Imam Ashraf ni settle down ni bukan kat Malaysia lah. Nak settle down tu kat Madinah. Tu je pakai gaji. Makau lah. Awak ni muka Hong Kong lah. Makau tak best, Makau pun tak cuti. Tapi betul lah bila kita ada dalam kehidupan kita ada fasa-fasa tertentu, kena juga kita keluar lah. Kalau mampu, tak mampu keluar negara, dalam tempat kita banyak pot healing. Saya sebenarnya untuk kita terus belajar. Nasihat untuk diri sendiri juga. Tiba-tiba macam ceramah kan. Pasal Sharpen the Saw. Acap pernah dengar cerita Sharpen the Saw? Pasal cerita tentang tukang kebun ataupun tukang potong pokok. Saya dengar daripada Rahmat. Saya suka ulang balik suara cerita tu. Pernah dengar? Aku pernah cerita? Ulang balik drama tu seronok dengar. Sebenarnya apa Acap buat ni adalah Sharpen the Saw. Dia ada cerita pasal seorang lelaki kekar badannya, tough. Kerja dia potong pokok. Balak lah, potong pokok balak. Baik. Sebulan pertama dia boleh potong 100 pokok. Bulan kedua pun 100. Masuk setahun dia turun jadi 80 pokok. Masuk tahun kedua dia 60. Tahun ketiga 50. Dia kata apa? Aku ni dah tua lah agaknya. Ataupun badan aku dah tak kuat lah untuk potong pokok. Dia pun tukar profession lain. Sebenarnya bukan badan dia tak kuat, tapi kapaknya itu yang tidak diasah.
Sharpen the saw. Biasanya pendakwah, penceramah, kita selalu memberi, kita lupa nak mengambil ataupun nak asah kapak kita, asah ilmu kita. So bila Acap pergi ke Turki, saya walaupun sekejap dengan Acap masa tu follow, kita tengok share apa semua, saya nampak Acap sebenarnya sedang menajamkan diri dia, mengevolusikan daripada Imam Muda Ashraf mungkin menjadi lebih besar, mungkin bakal Menteri Agama. Boleh juga tu. Takkan Menteri Agama ya. Perdana Menteri. Menteri Ekonomi tu. Ekonomi. Okey. Jadi itulah ekonomi. Okey, jadi habis pasal awak pasal selalu macam blur. Tak adalah, saya okey. Tak, dia tengah fikir, sharpen the saw. Ustaz dengar. Acap masa Ustaz dengar cerita aku di mana? Dia bagus pula. Macam budak-budak motivasi dengar. Betul. Tu cerita motivasi sebenarnya. Ada bayangkan. Ni semua bahan Dr. Asmadi je. Bukan. Okey. Baik, saya nak bawa satu cerita yang mesti netizen minta suruh kita tanya jugalah. Nak tak nak sebab Adi Muhammad Ashraf. Awak janganlah gunakan nama netizen. Tak tanya-tanya je. Ini memang soalan yang memang dah berlega dekat seluruh orang komen yang ada. Bila cakap pasal pioneernya Muhammad Ashraf daripada dulu, Muhammad Ashraf itulah juri, tenaga pengajar kepada adanya program-program pendakwah selebriti. Saya ni dah kira macam second last kewujudan PU 2015, 2016 last. Adik-adik ya. Awal Puris tu 2016 dah last. Lepas tu Da'i masih berterusan lah. Tapi dia fokus kepada ceritanya sekarang dah tak ada dah program-program pendakwah selebriti ni. Dan macam dah tak ada demand dah. Macam orang pun rasa tak ada nak bercakap pun nak kena buat program reality untuk cari pendakwah ni. Tapi masih ada juga macam Kori dekat TV Hijrah dan sebagainya. Jadi kalaulah ada hartawan ke jutawan kat luar sana yang nak buat program-program reality ni, relevan ke lagi? Buat je lah. Banyak program berapa kau tak bising. Bahasa mudah lah kan? Kadang-kadang kita terlalu banyak sangat benda yang kita nampak negatif pada benda-benda yang banyak baik dia. Banyak baik. Macam saya selalu sebut, PU, Imam Muda, Da'i semua ni ada kat 200 orang lebih. Ada kat 3-4 orang dah PhD holder. Ada kat 15 orang belajar keluar daripada Mekah, ada daripada Mesir. 25 orang daripada Al-Azhar Mesir. Berapa ramai orang dekat Jabatan Mufti, berapa ramai orang dekat jadi Syariah Advisor. Berapa ramai orang bekerja dekat jabatan-jabatan agama Islam, dan ada 10 orang mudir Mahat Tafiz. Ni dalam rekod kita. Dalam rekod banyak yang bagus-bagus, tapi yang tak bagus lah juga yang nak di-highlight kan. Tak apalah kalau you nak fokus pada yang tak bagus. Tapi jangan kerana 1-2 tu membuatkan kita tutup terus jalan. Sebab tu kita cakap kat anak muda, jalan terus lah. Jalan terus. Ramai kita tengok budak-budak muda kadang-kadang alamak buat konten yang macam tak kena gaya kan. Tapi dalam hati aku cakap, benda tu matangkan dia. Budak muda memang lah, jalan je. Jadi budak-budak muda sekarang buat macam ni Islamik, orang kata kenapa buat macam ni Ustaz? Saya kata jangan frust, terus. Satu hari nanti kamu akan menyesal apa yang kamu buat. Seperti kita pun ada menyesal apa yang kita buat dulu. Ada banyak benda yang kita menyesal ni. Tapi itu proses. Jadi kalau kamu semua nak anggap kena tutup benda ni, akhirnya kita macam seolah-olah kita biarkan benda yang tak bagus itu lagi banyak di luar. Aku cakap ni bukanlah sebabkan netizen sangat pun. Kadang-kadang golongan ustaz sendiri tak suka ada program pendakwah reality ni. Sebab apa? Dia nampak 2-3, tapi orang tak nampak yang macam Acap sebutkan tadi. Biasalah. Sebab tu perlu ke kita nak kita pun 3-3 orang lahir daripada situ. Jadi kalau kita cakap panjang dekat podcast ni, orang cakap pandailah ambil stage ni, nak pandailah nak backup diri korang. Jadi rasa kita kadang tak payah backup diri kita. Tak payah backup lah. Tak payah backup. Pandailah dia orang menilai. Sebab tu saya kalau tengok benda isu-isu negatif ni muncul, isu negatif muncul ni, yang kritik tu bukan orang-orang masjid yang jemput kita. Tak. Yang jemput yang kritik tu mungkin bukan orang masjid. Yang orang masjid yang tahu nilai kita, dia panggil dengan panggilan yang hormat lagi. Dia tahu, dia anggap bukan semua. Dia ada kolom bukan semua. Bukan semua lah. Jadi benda tu yang yalah, babylah kalau kita sembang panjang-panjang pun kat sini nampak betul, macam kita tak nak bincangkan benda tu, cuma macam poin yang jalan terus Imam Ashraf sebutkan tadi. Ada hanya segelintir tapi itulah yang paling utama. Okey Rahmat, terus Mat. Saya nak pergi 2 soalan terakhir. Okey, soalan terakhir ya. Kita dah sampai hujung lah. Dah hujung dah. Sekejap je maksudnya sebab seronok. Tak apa dah, aku gurau sampai sembang macam ni. Cakap lepas macam ni. Cakap lepas macam ni je. Kau harap banyak edit lah kan, potong-potong. Jangan risau. Kita bagi balik. Go. Acap, siapa Acap 20 tahun lagi?
Imam Muda Ashraf 20 tahun lagi. Kalau kita tengok ada banyak Ashraf dah mulakan move nama daripada Imam Muda Ashraf, dia tukar IG kepada Ashraf Rizwan official. Tu saya nak tanya tadi lupa. Dah hilang rasa 10,000 20,000 follower ke berapa Awak pun lah. sama juga kan? Awak pun dah buang Saya buang lama tapi orang tak hilang follower saya. Hilang. Tak hilang. Ya ke? Tak hilang. IG saya tak hilang. Facebook saya je kena shadow ban. Tapi tak peduli lah pasal tu. Tapi nampak ada move untuk keluar daripada Imam Muda. Saya nak tanya awak berdua dulu sebelum awak tanya soalan tadi. Kenapa buang benda tu? Sebab kami tak terpaling PU macam awak. Awak memang tulis penuh tu pencetus Ummah Amin. Itu jarang berlaku. Yang berlaku lah. Jarang berlaku. PU awak memang cakap orang yang banyak rajin selawat satu hari beberapa kali. Tak awak sekarang ada doa Sekarang ada doa. Awak mesti tengok posting baru saya. Apa doa hari ni untuk Ustaz? Mesti nampak duduk sini kan. Ada pakai kopiah tu. Kalau kita dah masalah. Itu saya punya pot. Kalau dia punya kamera tu kan. Kamera ni. Kalau lah kita ada masalah, ini doa Nabi ajar. Syadah. Wah, Belanda. Min amrina. Syadah. Okey, baik. Saya tanya lain tau. Saya nak patah balik. Awak sambung lah ya. Saya yang kena tadi. Okay. Awak teruskan. Saya nampak ada dalam move tu, tapi ini bacaan saya je lah. Ashraf pun dah mula hilangkan Imam Muda, dia jadi Ashraf Rizwan. Adakah lepas ni nak jadi Dr. Ashraf ke, ataupun mungkin nak jadi imam? Tak tahulah. Sebab saya nampak ada ke brand baru ataupun tak. Adalah mak, aku saja je buang kan. 20 tahun akan datang Ashraf. Susah nak jawab soalan tu. Tua sangat dah, Cap. Sebab waktu 2010 jadi Imam Muda pun saya susah nak jawab apa yang akan berlaku lagi 13 tahun. Sebab benda cepat kan. Banyak benda yang kita tak jangka. Betul. Tapi kita teringin juga satu benda, achievement dalam hidup. Kita ada keinginan nak juga ada PhD. Bukanlah nak ada PhD tu sebab nak title PhD. Kadang-kadang kita jadi Imam Muda pun berceramah semua universiti lah kan. Tapi untuk kepuasan hidup, aku sudah sampai tahap begini, aku seronok untuk bagi tahu ke anak-anak aku. Kemudian kita ada keinginan satu transisi. Orang tak anggap dia ni dalam program reality 3 bulan duduk dalam program reality, Astro angkat jadi macam ni. Kita nak ada satu pencapaian yang mungkin orang yang tak pernah kenal kita daripada reality TV, tetapi dia dapat manfaat daripada kita. Let's say contoh, kalau kita pernah dengar nama Mufti Meng, kita dengar nama tokoh-tokoh luar negara contohnya, mungkin satu hari nanti kita teringin untuk berada di pentas dengan diorang. Pentas terbangsa. Jadi jenuh. When Allah Subhanahu Wa Taala says in Quran, chapter number 1. Tapi jenuh nak cakap benda. Numan Alihan. Tapi kau boleh pakai kalau Zaki naik kau acap turun. Sebab kita tengok benda tu seronok. Seronok apa? Seronoknya potensi untuk sampai ke seluruh alam ni seronok. Awak nak seluruh alam. Ya, nak pergi ke Afrika, Pluto. Kita dengar orang sampai 1,000 orang masuk Islam. Seronok Awak nak pergi Pluto? Tak nak? Pluto. Pluto. Seluruh alam Pluto. Boleh kita boleh bincang tak macam mana orang mendarat di bulan? Kita boleh kupas. Maksudnya awak nak cuba go international lah, Ashraf. 10 tahun akan datang dia nak bergerak cita-cita yang stage antarabangsa, international stage. Tak ada lah. Kita tak ada keinginan. Allah. Ada keinginan. Tapi betul Man, untuk 10 tahun tak 5 tahun je. 5 tahun je macam Bill Gates. Tu dalam 5 tahun lagi Bill Gates kata AI dia akan lebih mendunia. Kan dia akan lebih menyeluruh. Mungkin lepas ni orang akan create satu AI sebagai diri dia sendiri untuk lebih aktif dalam social media dan sebagainya. So kita tak boleh lah nak kata 10 tahun akan datang lebih pada realiti yang hari ni. So kita kena lebih create something yang lebih berteknologi. Sebab tu kita kena betul satu. Dia kena sini ya. Banyak contoh kan. Kita kena betul satu. Kalau kita letak diri kita selebriti, selebriti dia ada zaman pasang surut dia. Betul. Tapi kalau kita ustaz, kita kena letak diri kita macam murabi lah. Saya letak diri kita ni sebagai murabi, walaupun bukanlah bagus sangat, bukanlah baik sangat kan, banyak dosa tu kan. Kena letak murabi. Bila kita letak murabi ni, kita faham aku ada ilmu sedikit, lebih sedikit. Kalau aku makin hari bukan makin terpadam, sepatutnya orang ada ilmu makin hari makin bersinar. Kalau orang tak minat, tak masuk paper ke, tak famous ke, ada orang nak mengaji solat dengan kau. Betul. Paling kurang. Jadi kita kena ingat, tak kira ada ramai, sikit follower, banyak mana ke, kita nak matlamat manfaat tu sampai. Betul. Jadi sebab tu kita, kalau kita letak fokus kita selebriti, akhirnya tak pergi Turki aku. Betul. Tak buang nama PU.
Sebab relevannya pendakwah ni dia bukan pada followers, bukan banyak kali keluar TV banyak mana, TikTok kau FYP ke tak, tapi pada nilai ilmu. Oh ya Ustaz, betul Ustaz. Pertambahan ilmu. Awak jadi pencetus kita kena ada PhD lah. Tapi dah cerita pasal dia boring sikit lah. Boring ah. Dia boring tahu satu. Itu ada. Kita nak value lah. Kau macam cerita kau masuk Pluto. Kita cerita lain. Macam mana orang nak mula faham? Lepas tu jadi kau dan masalahnya tajuk podcast kat bawah tu kan. Kalau tuan-tuan rasa serabut, kalau rasa serabut, jom kita baca doa. Amin ya. Okey, Mat, penutup. Awak ada soalan saya. Dah habis dah kan? Awak tak ada soalan? Saya dah tak ada soalan dah. Tak ada soalan. Saya dah habis dah. Saya ada soalan cepu cemas lah dalam telefon. Top 3 penceramah Ashraf suka. Rasa takjub, rasa gembira, rasa luar biasa. Malaysia. 3 orang. Tak kisahlah. Dia kan nak mendunia, mak angkasa. 3 orang. Siapa yang kau suka penceramah? Seluruh Malaysia kot. Seluruh dunia. Jadi nak detect Salafi, Sufi ke apa? Bukan. Nak tahu je. Tak ada favoritism. Tak ada favoritism Tapi kadang-kadang ada masa. Ada masa minat Agim Nastiar. Agim Bila kita rasa nak rawat jiwa sikit. Indonesia. Kadang-kadang tu kita kan cakap kadang-kadang kan ada hari kan aku buka dengar bayan-bayan tabligh tu. Ada waktu tabligh pula. Dia bila bagi bayan-bayan tu kan. Try ajuk tabligh punya. Tuan-tuan dan mulia tuan-tuan. Kita Malaysia insya-Allah tuan-tuan. Kita kena ingat kan solat ni kita akan hidupkan sampai pagi, siang dan malam. InsyaAllah. Kita akan jalan pagi ya. InsyaAllah. Ada insyaAllah tak. Tapi dia ada benda yang membuatkan kita rasa wow. Kita ada waktu dia lah. Kita perlukan benda tu. Ada ketika nak ilmu contohnya macam kita orang kami dah ikut Ustaz Fawaz Fazil. Contohnya saya suka dengar dia punya penceritaan sebab fiqh tu nampak macam jauh ke depan. Suka pandangan-pandangan fiqh yang jauh. Fake yang tak pernah terfikir tapi benda tu luas. Contohnya. Jadi apa lagi? Siapa lagi? Kadang nak relax, dengarlah penceramah yang boleh buat joke kan. Nak lawak. Jadi maksudnya tak adalah favoritism mana, cuma tengok keadaan lah. Tengok keadaan, tak adalah kata nak favourite kawan ni ke, favourite ni. Sekarang tengok Piu Amin juga minat kan. Nah lah, tu Piu Amin number 1 lah. Piu Amin number 1 lah. Ni TikTok paling banyak dia lah. Follower lah. Dah boleh tak tahu nak tengok apa tu. Dan lah ina seburi. Tak kau salah tanya soalan lah Mat. Aku nak tengok dia bersilap macam mana. Aku nak tanya soalan kau terbesi. Kau tu lah kau tak awak kita ni. Dah habis tutup. Apa dia kau terbesi tu? Tak ada apa dah habis dah. Dah dijawab pun tadi. Selesai dah. Apa dia? Tadi dah selesai tadi pasal kontribusi apa semua Istanbul tu kot. Istanbul semua dah selesai dah. Jadi walaupun aku nampak terbuka hari ni tapi sebenarnya aku banyak menyimpan lagi itulah. Tak habis lagi. Kita kena buat podcast sesi kedua. Dia dah boleh shock. Dah bukan kami dah kata. Bukan dia. Ini tempat luahan perasaan ni tapi tak luar. Aku tengok muka Syada aku tak gambar. Nak cakap kita belum cerita pasal masalah PA. Belum. PA masalah. Orang kata orang ni macam-macam kan. Orang kutuk apa kita tak cerita lagi. Kita tak dapat lagi macam cerita-cerita berkaitan dengan kita tak dapat lagi pendakwah yang selebriti yang dah datang. Tak ada kan. Kita memang sengaja tak jemput pendakwah sebab dia tak nak terlalu Islamik program ni. Sebab satulah tadi pasal PA juga. Betul ke macam sebelum ni isu ustaz tu tak minta berapa 40,000 PA yang letak 40,000. Adalah tu. Lepas tu macam Tok Ubat kata, alah kalau minta 5-6,000 tu lah. Jadi isu sangat ke? Memang itu kan urusan orang yang nak bayar, bukan kita minta. Jadi kadang bab duit ni jadi masalah pula dekat orang yang bincang. Padahal si pembayar tak masalah pun. Itulah benda tu antara din. Redha meredai. Kalau aku malas nak sebut aku punya macam mana prosedur. Takut nanti ustaz-ustaz yang memang dia kata alah kau ni. Jadi aku sendiri aku tak tentu tak tetap harga. Bahasa mudah. Betul lah. Tapi kesian pula sebab benda tu harus ada sebagian ustaz letak kadar tertentu harus ada hukum dia. Terpulanglah pada dia. Kalau tuan penganjur nak bagi je lah. Alhamdulillah. Jadi tak ada lah isunya tentang duit ringgit ni. Cuma mungkin orang nampak ustaz masuk TV macam ni lah harga kalau pendakwah selebriti orang lebihkan duit. Kalau pendakwah yang biasa-biasa Alim Bahari tak sebut dia orang tak berhubung. Kita pun tak heran Azharuddin ke kan. Dia macam 100 200 dia orang pun tak ada korang nak belapik. Saya senangnya saya tak pernah tanya bayaran. Bagi banyak alhamdulillah, bagi sikit tak datang lagi. Tu je saya. Boleh macam tu saya okey. Bayaran ni aku kurang lah. Okey, bayaran ni isu besar ke Mat? Tak adalah isu kita tutup lah. Dia isu pada siapa yang nak jadikan isu lah tu je. Tak sebab orang yang bayar tak jadi masalah pun. Dan dia pun tak ada kata ni selebriti ke ustaz lama. Kerana ustaz yang top pun tapi tak keluar TV, tinggi juga bayaran dia. Betul.
Okey. Malas dah contohnya 10 tahun dah bincang isu ni. Bukan dia macam ni. Bukan tak boleh cakap. Kau cakap pasal pendakwah selebriti. Kau cakap pasal bayaran. Kau cakap pasal apa lagi? Kau cakap pasal ustaz nama Imam Muda PU. Bukan tak boleh, Min. Bukan tak boleh. Masalahnya kita 3 orang ni tiga-tiga dalam bidang yang sama. So dia akan, kalau kau cakap, kalau aku cakap hari ni, orang cakap ni semua nak backup diri. Yang tu je kita malas cakap. Macam contoh baru ni keluar sekejap jemaah lah yang sendiri menilai. Bahasa mudah. Macam dalam keluar sekejap baru ni, bila Tan Sri Rafidah, perempuan, seorang perempuan Iron Lady, dia sendiri mengutuk berkaitan dengan kuota 30% dalam penjawat awam untuk ataupun jawatan tinggi untuk perempuan. Bila Tan Sri Rafidah sendiri kritik, pada waktu tu semua orang terdiam. Sebab apa? Dia perempuan, dia Iron Lady, dan dia sendiri mengkritik sistem 30% tu, seolah kata menjatuhkan martabat wanita. Siapa nak bising? So apa dia perempuan? Yelah. So dia macam seolah-olah kadang orang yang benar bercakap. So kalau kita bercakap ni, Min, pasal harga ke pasal selebriti, orang cakap apa? Apa orang komen baru ni yang kita dengan, bukan baru ni, awal dengan Piu Abu. Bila ustaz-ustaz banyak sangat masa ni macam ni lah, dia menyembang, membawang. Seolah-olah macam kita hari ni ni sebenarnya sedang mengumpat. Dan kan tengah buat luahan perasaan mungkin. So tak payahlah kita backup sangat kan. Okey, baik. Diri kita. Podcast kali ni lebih kepada untuk perbincangan. Sonok pula podcast dia. Okey. Baik, Kami lepas ni kami nak buat apa? Set up kami kedai mamak. Ada cawan, minum teh tarik. Barulah podcast mamak. Yang ni pun macam tak best lah sebab panas. Ayah tak ada. Tak, dia sebab baju tu tebal, dia tak sesuai. Material tadi soft dia, apa polister dia tak kena. Penganjur dia komen lah. Okey. Tak apa, sebelum lebih banyak lagi yang dihuraikan, Mat, boleh tutup? Apa tu? Tutup habis dah. Habis dah? Habis dah kan? Terima kasih kepada semua menonton. Jumpa lagi dengan guest yang lebih berhemah, berakhlak dan juga lebih bagus. Bagi saya, janganlah kita ambil serius sangat. Sebab dah selalu nampak dah Imam Ashraf serius dekat semua media. Kali ni lebih pada nak sembang fashion dan sebagainya. Jadi kalau suka, terus komen. Kalau tak suka pun komen jugalah. Belajarlah menerima setiap orang. Mereka ada cerita-cerita tersendiri. Seperti mana kami pun terima je masyarakat macam korang. Ya, bagaikan seseorang yang ada 1,500, kemana hilang 500-nya? Jumpa lagi. Assalamualaikum.